Sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan limpah kurnia rahmat nikmat yang telah dikurniakan kepada kita, ianya membawa dan juga menolong kita di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga ia menjauhkan kita daripada mengguna nikmat yang telah dikurniakan ke arah membinasakan diri sendiri ataupun tidak syukur kepada Allah, bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ataupun dengan pengurniannya membawa kita kepada durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Amat buruk sekali sekiranya kita mengguna nikmat dan pemberiannya untuk membidas atau membalas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan ataupun tindakan-tindakan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Cubalah kita bandingkan, jika sekiranya dengan sesama manusia yang tidak seberapa kurniaan ataupun tidak seberapa pemberiannya yang diberi ataupun yang ditolong atau yang dibantu kepada kita, maka dengan sesuatu yang dibantu ataupun sesuatu yang ditolong kepada kita itu juga kita guna untuk menentang ataupun melakukan sesuatu yang tidak dipuashatikan olehnya. Sudah tentu kalau kata ibu bapa kita pun, mungkin sekali dua dia boleh sabar dengan pertolongan dia, dengan bantuan dia, kita guna untuk melakukan sesuatu yang tidak diredai ataupun sesuatu yang tidak berpuas hati. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana dia segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala yang bagi kepada kita ni segala-galanya, maka dengan kekuatan ataupun dengan fikiran ataupun dengan tenaga yang Allah SWT beri kepada kita ni, kita guna untuk buat maksiat ataupun menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu amat buruk sekali. Manusia dah tak boleh terima. Hati kita macam mana kalau kita tolong bantu orang, lepas tu dengan pertolongan kita tu juga orang tu deraka ataupun menentang kita dengan mengguna apa yang kita beri kepada dia. Sudah tentu kita tidak berpuas hati, bahkan mungkin kali kedua dan ke depan lagi kita tak akan tolong, tak akan bantu dah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Dia tetap memberi, dia tetap mengholorkan sebarang bantuan dan pertolongan, inayah taufiknya kepada kita. Tidak tahu sudahnya, tak tahu nak sud mana pemberian Allah Subhanahu wa taala ni. Sehingga manusia tu siapa berdabik dada mengaku dia Tuhan pun, tetap Allah masih lagi beri kesihatan kepada dia. Tetap Allah Subhanahu wa taala beri lagi kepada dia segala keperluan hidup dia. Contohnya seperti mana Firaun dan juga Namrud. Mereka-mereka itu adalah contoh-contoh yang besar kepada kita dengan nikmat dan pemberian Allah, kekuasaan, takdir Allah. Dia gunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak semacam itu. Bahkan kita mengambillah pengajaran, ambillah contoh tauladan daripada para anbiya dan juga daripada para sahabat, yang mana dengan sedikit nikmat yang diterima pun digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk membina keagamaan, dicurahkan tenaga, fikiran, umur sepenuhnya demi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga kita pun dapat mengikuti jejak langkah yang telah kita pelajari ilmu dan juga seperti mana yang telah
disebutkan di dalam siri yang lalu bahawa hendaklah kita mengambil tauladan daripada wasiat-wasiat seperti mana Luqmanul Hakim yang mewasiatkan anak-anaknya terhadap anaknya semoga sentiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, bahkan jauhkan dirinya daripada syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana ianya merupakan sebesar-besar dosa dan sebesar-besar kesilapan manusia. Inna syirka la zulmun azim. Seperti mana yang kita selalu baca di dalam ayat-ayat Allah, bahawa syirik dan menyengutui Allah Subhanahu wa taala itu adalah zulmun azim, sebesar-besar kezaliman ataupun kezaliman yang manusia lakukan yang sangat besar terhadap diri dia sendiri. Oleh yang demikian, kepada pelajar-pelajar dan juga kepada saudara-saudari di luar sana, nikmat sehari dua ni kita seperti mana yang kita ada sehari dua ni, di dalam bala ataupun di dalam suatu perkara yang kita sangka tidak baik itu tersiratnya kebaikan. Seperti mana hujan yang begitu banyak, kadang-kadang kita rasa musibah, rasa satu bala, tetapi di sebalik itu Allah SWT bagi kemudahan bagi orang duduk di kawasan-kawasan tempat susah. Maka hendaklah kita sabar, dan semoga di sebalik kesabaran itu Allah Subhanahu Wa Taala ikuti pula dengan pemberian-pemberian yang lain. Di satu sudut dia tarik, mungkin satu sudut dia akan bagi lebih. Tapi bagi manusia yang tidak sabar dan tidak sedar bahawa di dalam bala itu ada nikmat, dan di dalam nikmat itu kadang-kadangnya ada bala, maka kedua-duanya dia akan rugi. Kedua-duanya dia akan rugi. Bagi kita adalah sentiasa kita bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kesabaran kita itu membawa keuntungan, dan kesyukuran kita juga membawa kebaikan kepada kita sendiri. Apa yang perlu kita tegaskan di sini ialah keimanan kita kepada Allah. Bila teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang tidak baik. Tidak ada yang tidak baik. Semua itu membawa kebaikan kepada seseorang bila keimanan mereka itu betul-betul menunjang ke lubuk hati. Al-khair makhtarahullah. Benda baik itu adalah perkara yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang di dalam hidup ini kita rasa benda yang kita pilih itulah kita rasa baiknya. Tetapi ternyata pada akhirnya hak kita duk nak, hak kita duk rasa termolek kalau boleh kat aku. Kalau kata orang nak bini pun dia pilih hak jangok misalnya, dia pilih hak kaya, dia pilih hak puas hati dia. Tapi sekejap saja apa yang dia pilih itu ternyata bukan baik. Hak baiknya Allah ditentukan kepada seseorang. Mana walaupun kita merasai apa yang kita pilih itu baik, kadang-kala akhir natijahnya tak baik. Tapi kadang-kala yang kita terima tu rasa tak puas hati, tapi ternyata pada akhirnya itu adalah kebaikan. Ternyata adalah ada hikmat-hikmatnya. Kerana hikmat-hikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni kita selalunya kita tidak dapat mentafsirkan dengan sepenuhnya. Apa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala? Lahir kita dalam keadaan macam ni, kehidupan kita dengan keadaan lagu ni, semua tu kita tak boleh tahu hikmat dengan sepenuhnya, kecuali setelah kita lalui, setelah kita pakar nikmat tu ataupun mengharungi segala ujian-ujian itu, ternyata di sebaliknya beberapa hikmat kebaikan yang tersirat di dalamnya. Itu pun bagi mereka-mereka yang berfikir, bagi mereka-mereka yang mengambil iktibar di atas segala kejadian Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau sekiranya orang itu tidak berfikir dan tidak bersabar, silap-silap dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu juga dia rusak. Dia rusak. Dunia dia rugi, akhirat pun dia punah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, betapa pentingnya bagi kita menunjangkan kepahaman kita dan juga akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita klik kepada nasihat Luqman tadi pun, nasihat pertama yang dia sebut, alla tusyrik billah. Jangan kamu menyungutui Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kamu menyungutui Allah Subhanahu Wa Taala, maka rusak petai lagi dah. Alla tusyrik billah. Dan juga terhadap dua ibu bapa. Terhadap dua ibu bapa, jangan sekali-kali kita abaikan. Bahkan hanyalah semata-mata kita berbuat baik. Wabil walidaini ihsana. Dan juga ta'awun kita dengan manusia. Ta'awun artinya bermuamalah kita dengan manusia. Jangan takabur dan juga jangan tunjuk lebih. Jangan tunjuk kehebatan kita atau kelebihan kita ataupun menghina kawan dan rakan kita, sedangkan mereka juga adalah senasib dengan kita. Mungkin ada yang rendah dan ataupun mungkin ada di kalangan kita mereka yang kurang bernasib baik, tetapi seperti yang kita kata tadi, di sebalik itu mempunyai hikmat dan tujuan yang kita tidak memahami. Itu adalah merupakan suatu perkara yang ditekan ataupun diutamakan oleh Luqman kepada anaknya, alla tusyrik billah, dan juga adalah berbuat baik kepada dua ibu bapa dan eloknya muamalah ataupun perhubungan di antara sesama kawan dan rakan, teman dan handal yang ada di sekitar kita. Semoga dengan kita jaga apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan kita sesama makhluk, sesama saudara, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi rahmat dan nikmat kepada kita, sentiasa memberi taufik dan hidayat kepada kita agar kita hidup dengan keadaan senang dan bahagia di dunia dan di akhirat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La